Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wa kafa wa salamu ala ibadilladzina istafa amma ba'. Qala Allah ta'ala ba'd a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Allahumma alimna ma rushida umurina wa aizna min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama sekali mohon maaf kelewatan. Alhamdulillah, tuan-tuan Allah SWT sedang jemaah yang dikasihi oleh Allah SWT, diberi peluang lagi oleh Allah SWT untuk kita sama-sama duduk dalam majlis zikrullah, majlis yang penuh dengan berkat, rahmat, sakinah, maghfirah yang Allah SWT janjikan dalam majlis-majlis seperti ini, yang mana tidak ada dalam majlis yang selainnya. Hanya majlis-majlis zikrullah, majlis yang mengingati Allah Subhanahu wa taala, menselawati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah SWT janjikan kelebihan-kelebihan ini. Diampunkannya kita dosa kita dan disebutkan nama kita di dalam majlis lebih besar daripada ini, iaitu majlis para malaikat. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin amin. Sedang jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pengajian kita adab makan yang telah melepasi bilangan separuh lah. Mungkin malam ni insya-Allah, jika kalau tak panjang. Baik. Kita masih lagi yang ke-40. Yang ke-40 daripada adab-adab makan dan minum ialah tidak mencampur menjadi satu atas dua jenis makanan yang berbeza yang disediakan untuk seluruh tamu. Maksudnya tuan-tuan Allah SWT, jika tetamu tadi dibahagikan kepada dua bahagian, jadi orang yang menjamu tetamu tadi pastikan bahawasanya dua jenis ataupun beberapa jenis lauk yang disediakan adalah sama dia bagi dua bahagian tadi. Kita ni ada bahagian muslimin, ada muslimat. Kita jamu semua sama. Menu tu pastikan menu yang sama ada pada lelaki muslimin, begitu muslimat. Jangan nanti kita balik nanti muslimat komplain, lauk ni tak ada kat kami. Abang seorang dapat. Apa tu? Kambing. Oh iya ke? Ingat perempuan tak makan kambing. Ada alasannya, katanya bahasanya perempuan tak makan kambing, bau katanya. Tidak tuan-tuan, kena ada. Itu muslim atau muslimat lah, ataupun dua bahagian yang beza, dua rumah, tapi yang menjamu itu seorang, maka pastikan dua-duanya adalah menu yang sama. Jika tidak tuan-tuan Allah SWT, maka bermacam-macam fitnah akan timbul. Yang ke-41, jika ingin mengeluarkan makanan dari mulutnya, maka keluarkanlah dengan tangan kiri dan janganlah menghadap ke arah makanan yang sedang dihidangkan, terutamanya bagi mereka yang makan bersama-sama secara berjemaah. Ada benda yang nak dikeluarkan, tulang ke, benda memang tak boleh masuk tekak, pastikan tak menghadap kepada jemaah yang lain, ataupun tetamu yang lain, dan juga tidak menghadap kepada makanan yang sedang sedang dihidang tadi tu. Keluarkan dengan tangan kiri. Tangan kanan tadi apa? Makan. Tangan kiri yang keluarkan. Itu adabnya. Dia menjaga adab pada makanan yang sedang dihidang tadi. Supaya jemaah yang bersama kita tadi makan tidak orang kata terpotong dia punya selera dia. Macam-macam lah penyebab yang jemaah lain boleh terpotong selera. Kita makan mulut berbunyi pun orang tak lalu nak makan.
Jadi benda-benda tersebut jika kita makan berjemaah pastikan dapat dijaga. Yang ke-42, tidak memaksa tamu untuk makan di atas kemampuannya. Tetamu al-maklum kalau yang ialah macam saya pun kadang malam kalau makan malam ni kurang sikit lah dia bagi macam portionnya macam makan tengah hari, beza tak jadi. Kena makan bertambah ustaz, tak boleh. Nak jaga badan, nak jaga kesihatan, makan boleh tapi tak boleh banyak-banyak. Ataupun pakcik yang umur 70 tahun dia kena dihidangkan makanan yang macam mana, seperti mana anak-anak muda. Portion ni macam orang Arab, tak boleh lah, luar daripada kemampuan. Makan sekadar yang, jika kita paksa perkara tersebut maka tidak menjadi sunnah. Dan sebelum ni kita dah muzakarakan bahawasanya perkara yang boleh dikatakan bid'ah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu, bid'ah akhir zaman selepas kewafatanku ialah makan banyak. Ada kan hadis dia, cuma perkataan bid'ah tu tidak ada lah. Kemungkaran ataupun kerosakan selepas zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah umat Islam sendiri makannya banyak. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makannya ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Dan mereka makan tapi tidak macam kita makan lah, sampai kalau makan tu tak mampu nak angkat perut dah. Orang kata penuh betul. Jadi apabila penuh betul, maka 3 bahagian yang dalam perut yang tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan dalam hadisnya, 1/3 angin, 1/3 makanan, 1/3 air tu tadi tuan-tuan, tidak ada dah. Sebab dah penuh dengan makanan semua. Mungkin kalau tuan-tuan kuliah yang sebelum ni kita dah sampaikan hadis tersebut. Jadi tidak memaksa tamu untuk makan di atas kemampuannya. Dia mampu ini je, tuan rumah paksa lebih daripada kemampuannya. Jadi tidak menepati apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu. Elok juga buffet tu kan. Banyak tu je dia ambil. Kalau nak lagi kemudian dia boleh tambah. Cuma tuan rumah ni kadang dia takut tak habis. Dia offer lebih sikit, tambahlah lagi. Takut juga tak habis kan. Hidangan banyak. Tapi kita pun makan apa yang sekadar yang kita mampu. Yang sekadar kita mampu tidak mengapa. Cakaplah pada tuan rumah, yang ini je kami mampu untuk kami makan pada ketika ni. Yang selebihnya mungkin tidak mampu, mungkin kena bagi orang lain, macam itulah. Yang ke-43, apabila terdapat seseorang yang tidak menggunakan adab tatkala makan, maka nasihatilah dia secara lembut, secara mengamalkan adab-adab tatkala makan. Sebagaimana kisah sahabat Umar bin Salamah radhiyallahu anhu, dia pernah makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa kecilnya, maka beliau menasihatinya dengan lembut seraya berkata kepadanya, ya gulam. Ya gulam siapa? Budak kecil. Wahai budak kecil, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Jadi menasihati anak-anak kecil ada tentang adab-adab makan adalah sunnah. Dan teguran tu kena disampaikan. Tu budak kecil tu kan. Ini kalau orang besar pun kena sampaikan lah. Tengok pakcik ni makan tangan kiri ni, minum tangan kiri, kena sampaikan. Kerana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihat, tapi dengan cara yang lembut. Wahai anak kecil, bacalah bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah makanan yang dekat dengan tempat kamu, posisi kamu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi jangan segan nak tegur, tapi yalah, kalau yang ditegur tu kadang-kadang orang yang ada nama dalam majlis tersebut, mungkin lepas tu, tapi kena sampaikan. Kerana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur tentang adab amat menjadi perkara yang penting bagi orang Islam, umat Islam, menjaga dua benda, dua perkara dalam menjaga adab yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu dalam satu hadis. Jika dua situasi ini tidak mengingati Allah SWT pada ketika melakukannya, maka kita akan diliputi oleh syaitan. Bersama kita senantiasa dengan syaitan. Pertama, waktu makan. Kedua, waktu kita pulang ke rumah. Balik rumah, jangan orang kata bagi salam pun tak, baca bismillah pun tak, buka pintu, masuk saja. Walaupun rumah kita.
peringatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya siapa yang masuk rumah, balik rumah dalam keadaan mengingati Allah Subhanahu wa taala dan makan dalam keadaan mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan tidak bersama-sama dia. Dua situasi tapi dalam satu hadis. Balik rumah, masuk rumah dan makan. Ni beza kan tuan? Satu makan, satu lagi balik daripada rumah, daripada keluar rumah masuk rumah, rumah kita ataupun rumah orang lain. Rasulullah memesan bahawasanya jangan lupa untuk mengingati Allah SWT pada ketika itu. Makan insya-Allah lah ada orang ingatkan. Kadang-kadang kita balik rumah seorang-seorang tak ada orang ingatkan, kita pun buka pintu tanpa bagi salam, tanpa baca bismillah, ayatul kursi, kun wallah. Banyak kena baca sebenarnya. Doa masuk rumah, kaki kanan, bersiwak sebelum masuk rumah. Semua tu kita tinggalkan, menyebabkan tuan-tuan Allah SWT kita masuk tadi bersama dengan syaitan. Syaitan meliputi, mengawasi ahli keluarga kita, tuan-tuan mulia. Sama situasinya waktu kita makan tadi. Makan tidak baca bismillah, maka syaitan tidak mengingati Allah SWT, maka syaitan bersama-sama kita waktu kita makan. Jadi Rasulullah amat memberati tentang perkara tersebut. Hadis tersebut dah berlalu. Cuma saya ulang balik bahawasanya dalam satu hadis, dua situasi ini orang Islam mesti kena jaga bersungguh-sungguh. Samalah tadi, ya gulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Rasulullah memesan, mengingatkan, menasihati anak kecil untuk makan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kanan, dan makan apa yang paling dekat dengan kita. Makan apa yang paling dekat dengan kita. Jadi tuan-tuan yang Allah SWT, sunnah kita mengingati anak kita dan kita bagi nasihat bagi orang yang makan ataupun minum tanpa beradab. Sunnah kita sampaikan dengan tanpa menyakiti hatinya di waktu tersebut ataupun di majlis yang lain, kita sampaikan. Sebab kadang-kadang tuan-tuan Allah SWT, biasalah kita lihat orang makan tangan kanan, minum tangan kiri. Dah tak boleh dah sebenarnya. Kita mengaji ni kena tinggalkan perkara tersebut. Makan dan minum wajibkan, adabkan, akhlakkan dengan kita makan dan minum dengan tangan kanan. Yang ke-44, jika seseorang diundang makan oleh orang lain khusus untuk dia sendiri, maka janganlah membawa teman untuk ikut hadir juga bersamanya, kerana hukumnya adalah haram. Yang dijemput seorang, dia pun datang bawa kawan. Kita yang menyebut kawan yang lain tadi, hukumnya adalah haram. Hal ini jika dia mengetahui bahawa orang yang mengundang tidak meredai hal tersebut. Lagi-lagi musuh dia. Contoh kata dia jemput kita, dia ni tak berapa berkenan dengan seorang lagi, kita bawa yang itu bersama dalam majlis kita. Kita dah tahu bahawasanya tuan rumah tak reda, perbuatan tersebut adalah haram. Diriwayatkan bahawa terdapat salah seorang sahabat Rasulullah yang mengikuti beliau tatkala beliau diundang makan oleh seseorang. Kemudian Rasulullah SAW mengkhabarkan hal tersebut kepada sahabat yang telah mengundangnya seraya berkata, Rasulullah ni, sesungguhnya orang ini telah mengikuti kami dan bukan kami yang mengajaknya. Jika kamu memberi izin untuk ikut juga, maka izinkanlah dia, dan jika kamu ingin dia kembali, maka biarlah dia kembali. Maka sahabat yang mengundang tersebut berkata, aku telah mengizinkannya. Kita yang dapat keizinan, kita boleh tanya. Kita boleh tanya kawan orang yang mengundang tadi, adakah diberi keizinan kepada sahabatnya yang lain. Diundang seorang je, kita bawa 4-5 orang, dapatkan keizinan dahulu. Jika tidak, tuan-tuan mulia, maka kita telah melakukan perkara yang haram. Falau da'a aliman aw sufiyan fahadra bi jama'atihi haruma huduru man lam ya'lam ridal maliki bihi minhun. Jika seandainya seseorang akan mengundang orang alim ataupun sufi, kita mengundang orang alim masuk rumah kita, jamu, imam ke, ustaz-ustaz ke, siapa-siapa tuan-tuan mulia, kemudian orang alim dan sufi tersebut hadir dengan mengajak para jamaahnya. Kena faham ni, kita ni kadang tuan-tuan ni biasa orang surau lah, senang kata kita cakap orang surau ni.
surau kadang buat majlis, jemput seorang ustaz, kita kena tahu protokol dia. Biasanya tuan-tuan tahulah, insya-Allah. Biasanya tuan-tuan tahu. Maka hukum kehadiran bagi para jemaah tersebut adalah haram. Hal ini selama dia tidak mengetahui bahawa orang yang mengundang redha dengan kehadirannya. Ustaz-ustaz ni tuan-tuan mulia, dia akan kita jemput seorang ustaz, contohlah Ustaz Azhari Idrus. Dia takkan bawa kereta. Dia terima undangan kita, bagi ceramah, bagi nasihat ke apa tuan-tuan mulia, ke surau dan masjid kita. Dia pasti akan bersamanya pembantu dia. Kadang-kadang ahli keluarga dia. Jadi pembantu dan ahli keluarga tu tak termasuk dalam undangan asalnya. Asalnya, tetapi biasanya orang surau tak adalah. Biasanya akan tahulah, kita akan tahu keadaannya bahawasanya ustaz ni akan datang dan bersamanya pengikut-pengikutnya. Kadang-kadang anak-anak muridnya pun bersama. Jadi kita kena sediakan makanan ni terus untuk mereka. Bukan untuk seorang ustaz saja, tapi pengikut-pengikutnya. Bahkan kadang-kadang jemputan tu daripada ustaz yang jauh. Pihak surau kena tanya, ustaz daripada jauh menerima jemputan kami, bermalam di mana? Itu pun kena disediakan. Kena tanya, walaupun kita tahu ustaz mesti dah ada hotel dah ni. Ustaz mesti dah ada hotel dah, datang daripada jauh, daripada Kota Baru, datang daripada Penang contoh kata, datang ke KL ni 2-3 malam, mesti ustaz dah ada hotel dah. Secara adabnya bertanya. Kalau belum lagi, kami sediakan. Adakah ustaz datang bersama dengan ahli keluarga, kami sediakan penempatan. Kerana satu hak tetamu yang datang ke tempat kita 3 hari 3 malam. Kita kena tunaikan. Lagi-lagi lah ustaz-ustaz, ulama-ulama yang tuan mulia. Kalau boleh tuan mulia, seperti mana kita dapat mengambil istifadah ataupun mendapat manfaat daripadanya, kita memudahkan seluruh urusan ustaz, alim ulama yang datang kepada kita, supaya ilmu yang diberi diberkati, mudah untuk diamal, insya-Allah. Jadi sebenarnya adabnya bahawasanya pengikut-pengikut ustaz tadi tak termasuk dalam undangan tadi. Kecuali lah memang kita dah tahu ustaz dah ada, kita sediakan makanan yang lebih untuk pengikut-pengikutnya. Kadang-kadang ustaz tu duduk dalam di meja VIP, kita tahu pengikutnya ada dalam 5-6 orang, kita asingkan. Boleh juga, tapi kalau elok samakan saja. Seperti mana kita menghormati ustaz, pengikut-pengikutnya tuan-tuan bukan orang-orang biasa-biasa. Walaupun driver dia, walaupun anak murid dia tuan-tuan mulia. Jadi kita raikan semua. Raikan semua. Paling tidak pun makanlah, adalah makanan untuk mereka, insya-Allah. Sebagian ulama memperkecualikan masalah di atas, iaitu dia kata bahawasanya pengikut tadi, mula-mula pengikut tadi memang tak ada kebenaran, tapi setengah ulama mengatakan mana kita menjemput ustaz tadi, pengikutnya pun sama, tidak dikecualikan, iaitu khusus bagi seorang yang alim ataupun sufi yang sudah menjadi adatnya dalam menghadiri majlis dengan membawa muridnya ataupun pembantunya yang ikut mendampinginya, maka boleh baginya untuk mengajaknya. Itu yang biasanya keadaan kita di Malaysia ni macam itulah. Siapa sahaja yang mendatang bersama dengan ustaz tadi, insya-Allah dikira sebagai jemputan VIP juga. Semuanya makannya kita persilakan. Biasanya macam itulah Malaysia ni. Alhamdulillah. Ini semua tuan-tuan mulia Allah SWT. Kerana apa kesedarannya ada pada kita? Kerana orang Malaysia ni tuan-tuan, dia amat memberati ilmu agama. Amat, orang kata, meletakkan ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala tu di tempat yang sepatutnya, melebihi daripada segala-galanya. Ilmu Al-Quran, ilmu hadis. Jadi ulama-ulama ni tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena buat sesuatu untuk mereka, supaya Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita. Kerana apabila seorang ulama tu dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah satu musibah yang besar. Setiap hari ada ulama-ulama, alim ulama yang meninggal dunia, yang Allah SWT telah matikan, wafatkan mereka tuan-tuan mulia. Sebenarnya itu adalah musibah yang besar bagi umat Islam seluruhnya. Walaupun kita tak kenal,
Ada masyayikh meninggal dunia di Syria, kita tak kenal tuan-tuan. Tapi di kalangan orang Syria ni bukan biasa-biasa. Pada hakikatnya tuan-tuan mulia, seluruh umat Islam telah kehilangan satu permata. Mungkin dengan sebab punca usaha dia hanya menulis kitab, dan kitab dia sampai ke tempat-tempat kita tuan-tuan, di kuliah-kuliah, di surau-surau, di masjid-masjid, dan kita menggunakan kitab tersebut, dan kita kadang-kadang mengaji kitab tak kenal pun siapa penulis dia. Rupanya syekh dia meninggal dunia pun kita tak sedekahkan Fatihah. Nauzubillah. Jadi kita kena senantiasa rasa satu kerugian lah bagi kita jika kita tidak menghormati orang-orang alim ulama di kalangan kita, insya-Allah. Yang ke-45, jika seseorang diundang makan oleh orang lain sedangkan dirinya dalam keadaan berpuasa fardu. Ini situasi yang biasa selalu berlaku lah. Dia satu keadaan, satu puasa fardu, satu lagi puasa sunat. Puasa fardu yang contohnya ialah puasa qada bulan Ramadan, bukan puasa Ramadan. Adakah orang jemput bulan Ramadan tu mulia? Orang jemput bulan Ramadan buka puasa lah, kita makan sama. Di hari yang lain selain daripada bulan Ramadan, di luar daripada bulan Ramadan, dijemput untuk menghadiri majlis makan, sedangkan tetamunya sebahagiannya adalah orang yang sedang berpuasa fardu qada. Puasa bulan Ramadan tadi ada yang perlu dia qada, maka dia berpuasa pada ketika itu, maka hukum puasa tadi adalah puasa fardu, bukan puasa sunat. Maka puasanya tidak boleh dibatalkan. Puasanya tidak boleh dibatalkan. Maknanya puasa qada tak semudahnya untuk orang kata cancel. Puasa sunat ya. Jadi apabila dia menerima jemputan makanan, jemputan makan, maka apa kena buat? Maka tak boleh nak batalkan puasa, kena beritahu pada tuan rumah, kena sampaikan. Dan ada benda yang perlu kita laksanakan sebagai orang yang berpuasa pada ketika itu. Akan tetapi jika dia sedang berpuasa sunat, contohnya puasa Ashura, maka lebih utama adalah dibatalkan. Puasa sunat mendapat jemputan, batalkan, lebih utama. Orang yang puasa fardu jangan dibatalkan. Hal ini selama pemilik rumah merasa tersinggung jika hidangannya tidak dimakan. Untuk yang puasa sunat tadilah. Puasa sunat, saya tak puasa ni, saya tengah puasa ni, puasa Isnin Khamis, jemputan hari Isnin contoh kata. Jadi sebab saya puasa ni, puasa sunat saya ni saya tak makan. Menyebabkan tetamu merasa terasa dengan keadaan tersebut, kerana maka kita pun kena afdal dibatalkan puasa. Idza du'iya ahadukum falyujib fa in kana sha'iman falyusalli wa in kana muftiran falyat'am. Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadisnya. Mungkin kadang tak faham, dengar hadis dia. Jika salah seorang dari kalian diundang untuk makan, maka penuhilah undangannya. Jika dia saat itu dalam keadaan berpuasa wajib, maka doakanlah pemilik rumah. Ada sesuatu kena buat, hadir tak makan, tapi doakan untuk pemilik rumah. Dan jika dia dalam keadaan tidak berpuasa, maka makanlah. Maka makanlah. Dikhususkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya untuk orang yang puasa fardu je. Puasa sunat afdal dibatalkan. Baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shaimu al-mutawwi'u amiru nafsihi in syaa shama wa in syaa aftara. Mafhumnya, seseorang yang maksudnya ialah seorang yang berpuasa sunat boleh menentukan untuk dirinya sendiri. Jika dia ingin tetap berpuasa, maka boleh tetap berpuasa, dan jika dia tidak ingin berpuasa, maka boleh berbuka. Hadis riwayat Imam Tirmizi untuk puasa sunat. Jadi puasa sunat ni banyak hari yang lain, jadi boleh ditangguhkan tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Biasa keadaan macam ni berlaku. Kalau jemputan makan malam, tak adalah. Jemputan lepas zuhur,
lepas asar, tahlil arwah ke apa tuan-tuan muda. Jadi kena tahu situasi kita, puasa sunat ataupun puasa fardu. Yang ke-46, setelah selesai makan maka dianjurkan untuk memperbanyakkan membaca zikir dan solat agar makanan yang telah dimakan dapat tercerna dengan baik. Maknanya tuan-tuan Allah SWT bukan lepas makan terus cari bantal. Amatlah tidak baik. Bukan dari segi kesihatan semata-mata tuan-tuan Allah SWT, untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maknanya makan kita pun kita kena jadualkan. Ni nak tidur ni kita pergi makan pula, makan nasi 2-3 pinggan, maka ini tidak baik untuk tubuh badan kita dan tidak bagus tuan-tuan. Rasulullah SAW telah bersabda, "Adzibu tu'amakum bi dzikrillah azza wa jalla was-salah wa la tanamu alaihi fataqsu lahu qulubukum," rawahu Ibnu Sunni. Rasulullah pun melarang, cernakanlah makanan yang telah kalian makan dengan cara berzikir dan solat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya lepas makan tuan-tuan dia kena duduk diam berzikir subhanallah subhanallah subhanallah, bukan terus kita baring. Biasanya baring lah tuan-tuan dia. Baring tu yang menyebabkan tertidur. Bukan nak tidur ustaz, tertidur. Tahu-tahu 3 jam tidur. Ya, apa yang kena buat? Duduk dengan berzikir ataupun kita bersolat. Solat-solat sunat tuan-tuan mulia, banyak yang solat yang boleh kita laksanakan. Solat isyraq, solat duha di pagi hari contoh kata, ataupun di malam hari. Di malam hari. Satu hadis tentang makan, tentang apa? Solat selepas maghrib. Barang siapa yang solat 6 rakaat solat sunat selepas maghrib, diberi ganjaran seolah-olah dia beribadat selama 12 tahun. 12 tahun. 6 rakaat je solat maghrib, lepas tu 6 rakaat diiringi selepas solat maghrib, pahalanya ibadah seolah-olah beribadah 12 tahun, dengan syarat dia tak berkata apa-apa. Maksudnya lepas solat 6 rakaat tadi dia tak berkata apa-apa sampai solat isyak. Ada ulama mengatakan bahawasanya 2 rakaat 6 rakaat tadi maksudnya lepas solat isyak, 2 rakaat itu ba'diyah. 2 rakaat ba'diyah solat isyak, kemudian 2 rakaat, 4 rakaat lain tu solat sunat tadi. Dan ada ulama mengatakan bahawasanya itu adalah solat awabin, yang jarang-jarang, mungkin tuan-tuan tahu, tapi jarang manusia mengamalkannya kerana ialah sibuk kita tuan-tuan mulia, ataupun kita tak tahu lagi, lepas ni kita amalkan. Ganjarannya ialah seperti mana seorang itu beribadah selama 12 tahun. Masya-Allah, satu malam 12 tahun, satu malam lagi buat lagi 12 tahun. Umur kita pun Allah Akbar, nak menjangkau 12 tahun tu lama tuan-tuan mulia. Tapi dengan 6 rakaat selepas solat maghrib. Maknanya tuan-tuan harus contohlah. Tapi tak boleh kita makan sebelum maghrib. Ada orang makan sebelum maghrib kan. Makan sebelum maghrib, lepas tu solat maghrib. Lepas tu, inilah ibadah ni. Atau di bulan puasa, kita makan banyak sangat waktu berbuka puasa, lepas tu solat maghrib. Lepas tu jangan kita baring. Sebelum nak tunggu solat tarawih tu kita baring tuan-tuan Allah SWT. Tak baiklah. Bagus yangnya, bagaimana caranya? Lepas solat maghrib terus kita laksanakan solat tadi 2 rakaat ba'diyah, kemudian disertakan 4 rakaat selepasnya, maka ganjarannya 12 tahun beribadah. InsyaAllah ataupun bukan di dalam bulan Ramadan pun kita boleh laksanakan tadi di dalam bulan-bulan yang lain. Imam Ghazali beritahu, wa aqallu dhalika an yusalli 4 raka'atin aw yusbiha mi'ata tasbihatin aw yaqra'a juz'an minal Qur'an aqiba aklihi. Siapa tu? Imam Ghazali rahmatullah alaih beritahu bahawasanya paling sedikitnya kadar amalan untuk mencernakan makanan. Ini untuk beliau yang dekat dengan Allah SWT, seorang ahli seorang sufi Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dia beritahu bahawasanya paling sedikit bagi aku iaitu dengan selepas makan solat 4 rakaat atau bertasbih sebanyak 100 kali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, 100, atau membaca 1 juzuk daripada Al-Quran setelah selesai makan. Itu amalan.
Imam Ghazali rahmatullah alaih selepas makan. Tidak bersegera pada tidur baring apa tuan-tuan mulia. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, hadis tadi tak habis. Cenakanlah makanan kalian dengan berzikir dan solat, dan setelah makan maka janganlah kalian langsung tidur. Nescaya hati kalian akan menjadi keras. Kesan daripada lepas makan terus tidur. Itu sedap sebenarnya lepas makan tidur tu. Sesuai tu. Lepas zuhur makan baru tidur. Nanti asar baru bangun. Biasanya macam itulah kita kan. Jadi kita ubah jadual makan kita. Kita pastikan lepas makan kita buat sedikit amalan. Sekurang-kurangnya 2 rakaat, 4 rakaat solat, ataupun berzikir 100 kali, atau membaca Al-Quran 1 juzuk. Adapun Imam Sufyan Ats-Tsauri rahmatullah alaih, dia beritahu bahawasanya jika beliau dalam keadaan kenyang selepas makan, maka semalaman suntuk beliau menggunakan waktunya untuk beribadah. Kalau makan malam lepas solat isyak tuan-tuan mulia, kenyang tuan-tuan mulia, Imam Sufyan Tsauri ni tuan-tuan mulia tidak akan tidur sepanjang malam kecuali untuk beribadah. Jadi kalau nak tidur malam, dia tak makan lepas isyak. Tak makan tuan-tuan dia. Mungkin makan waktu yang lain, sehingga waktu malamnya dalam keadaan tidak kenyang. Pastikan dia tidur dalam keadaan tidak kenyang. Bukan lapar, tidak kenyang. Kita biasanya kenyang, kau tak boleh tidur ni. Rasa macam tak sedap je, pergi kedai mamak dulu. Dah kenyang tuan-tuan baru boleh tidur. Tapi Imam Sufyan Tsauri rahmatullah alaih, apabila dia dalam keadaan kenyang, maka malam tadi tuan-tuan dia tidak tidur kecuali beribadah. Masya-Allah. Kalau kita mampu, alhamdulillah. Kalau tak mampu tuan-tuan mulia, pastikan tidur dalam keadaan tidak dalam keadaan kekenyangan. Amat-amat memudaratkan. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu tadi, hati akan menjadi keras. Hati akan menjadi keras tuan-tuan mulia. Yang ke-47, tidak makan di pasar kecuali jika terdapat keuzuran. Contohnya dalam keadaan bepergian, dalam safar. Makan, maksudnya apa tuan-tuan mulia subhanahu, makan kat kedai. Biasanya saya pun makan kedai, tapi orang alim ulama tuan-tuan mulia, dia jarang makan di kedai. Dia orang suka makan di rumah. Kita ni biasa kat mana-mana ada, berhenti je ada makanan, berhenti je kereta ada makanan. Tapi alim ulama tuan-tuan mulia, mereka kurang ataupun meninggalkan untuk tidak makan di luar. Dan saya pernah jumpa masa kini tuan-tuan mulia, orang yang jenis tak makan luar. Kita ni tuan-tuan mulia, tengok lauk tak sedap sikit, kat sana tu nasi campur ada sedap lagi, kita pun makan luar. Tapi ada orang tuan-tuan mulia, zaman ini masih hidup lagi tuan-tuan mulia, yang mana dia membiasakan dirinya untuk tidak makan di luar. Itu amat-amatlah baik, bagus sekali. Kerana keberkahan daripada masakan yang dihasilkan daripada rumah sendiri tuan-tuan, amat-amatlah berbeza. Lagi-lagilah orang yang masak tu masak dengan cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia kacau tu ikut arah Kaabah. Tu kena tahu tu. Bukan suka-suka je. Berlawanan dengan jam. Ada doa-doanya. Memasak dalam keadaan menutup aurat. Kita tak tahu kat kedai tu macam mana orang yang masak tu. Memasak dalam keadaan berzikir. Isteri kita beritahu bahasanya masak tu dengan zikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Semua tu seperti mana kita faham bahasanya kalau kita buat tahlil tuan-tuan, kita buka air. Air ni air kosong mineral biasa je tuan-tuan. Apabila dia buka, kita baca ayat-ayat Al-Quran, Yasin, tahlil. Lepas tu kita rasa bahasanya air ni telah ada ubatnya, ada syifaatnya, ada dia punya ada syifaatnya tuan-tuan. Yang mana kalau kita niat dengan elok, dengan ayat yang telah dibacakan pada ayat tadi, maka insya-Allah akan menyebabkan hindarnya musibah, diberikan kesembuhan. Sama aja makanan kita. Jika makanan kita yang kita masak tuan-tuan, waktu masak tu dengan kita membaca ayat Al-Quran, baca 10 surah, baca 3 kul, ayatul kursi, baca surah Yasin,
Maka ayat-ayat tadi tuan-tuan sama juga, dia akan masuk pada makanan kita. Seperti mana air biasa, apabila dah dibacakan ayat Al-Quran 30 juzuk, adik-adik boleh cek dia punya molekul dia, amatlah berbeza. Sama juga makanan yang dibacakan ayat Al-Quran. Banyak kali sunnah Rasulullah SAW, Rasulullah membaca ayat Al-Quran pada satu makanan, yang mana makanan tersebut asalnya tak cukup, hanya cukup untuk 10 orang, tapi dalam peperangan Khandaq 1000 orang boleh makan. Semua kenyang, tuan rumah kenyang, dan Rasulullah hanya menggunakan ayat Al-Quran, dihembuskan pada makanan tersebut. Jadi tuan-tuan Allah SWT, beza, amat berbeza. Kita tak tahu, mungkin yang masak dekat luar, dekat rumah, di kedai tu namanya wali Allah, sufi tuan-tuan, kita tak tahu, Allah alam. Tapi untuk memastikan perkara tukang masak tu berzikir, tidak melakukan perkara-perkara yang tak baik dan mulia ketika masak, kita boleh beritahu kepada isteri kita, ataupun kita sendiri yang membuat makanan tersebut. Kalau kita makan tiba-tiba tengok ada rambut, makan kat luar makan tengok Allah ada rambut pula, potong. Itu salah satu sebab apabila kita tidak menjaga aurat ketika masak. Itu adab. Nanti kita akan lalui adab tersebut tuan-tuan mulia. Jadi tuan-tuan Allah SWT, kurangkan makan di luar, banyakkan makan daripada hasil dapur kita ataupun hasil rumah kita, ataupun kita sendiri yang masak tuan-tuan mulia. Itu lebih baik. Yang ke-48, jika seseorang makan bersama orang yang terkena penyakit, makan dengan orang yang terkena penyakit, maka dianjurkan baginya untuk membaca doa yang telah diriwayatkan dari hadis berikut ini: Bismillah thiqatan billah wa tawakkulan alaih, rawahu Ibnu Sunni. Doa ni, Bismillah thiqatan billah wa tawakkulan alaih. Tapi tuan-tuan Allah SWT, biasa yang kita amal apabila seseorang tu ditimpa musibah dan kita tidak mahu bahawasanya musibah tersebut terkena pada kita. Kita naik kereta tuan-tuan dia, dekat highway, tengok jam, tengok nampak kemalangan, nampak pecah kepala apa tuan dia, kita baca innalillahi wa inna raji'un, dan kita nak hindarkan, mohon pada Allah SWT supaya musibah tersebut tidak terkena pada kita, bacalah doa, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Apa saja tuan-tuan dia, tengok orang tu Allahu Akbar, tak ada kaki, tak ada tangan, kita pun kalau diuji macam tu mungkin kita tak mampu. Jadi takut dengan musibah tersebut, apabila tertimpa pada kita, minta pada Allah SWT dijauhkan perkara tersebut, ada doanya. Adakah salah? Tak salah, sebab kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baca doa ni, alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Tuan-tuan boleh nak hafal sekarang, nak tulis sekarang tak sempat. Adik kalau sempat tulis hafalan dah. Tak ada, cari dalam Google, ada juga alhamdulillahilladzi afani. Permulaannya afani mimma batalaka bihi. Dan kita amalkan. Banyak musibah yang kita dalam kehidupan kita lihat orang lain terkena musibah tersebut dan tak pernah lagi musibah tersebut terkena pada kita. Tengok satu kampung tu seluruhnya ditimpa dengan banjir, tak nampak saudara mulia, tak ada siapa yang terselamat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Kita supaya musibah tadi Allah SWT jauhkan daripada kita, jauhkan daripada kita. Seterusnya 49, menjilat jari-jari tangan setelah makan dan sebelum mencuci tangan. Dulu masa saya belajar sekolah rendah, ada orang kata benda tu menjijikkan. Padahal waktu tu saya pun dah tahu dah. Saya rasa ini sunnah Rasulullah SAW. Sekolah rendah masih kecil dulu. Hari ini Allah SWT datangkan hadis tersebut dan kita kena pegang sungguh-sungguh. Ini adalah sunnah Rasulullah. Lihat orang melaksanakannya, dia telah beramal dengan sunnah Rasulullah SAW. Idza akala ahadukum falyal'aq asabi'ahu, falyal'aq asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayatihinna al-barakah, rawahu Ibnu Majah.
Jika salah seorang dari kalian telah makan, maka jilatlah jari-jari tangannya, kerana sesungguhnya kalian tidak mengetahui di bahagian manakah terletaknya keberkatan makanan tersebut. Makanan tersebut, hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Terutamanya apabila kita makan nasi, setiap beras yang Allah SWT hantar kepada kita, yang kita masak dalam periuk nasi, kemudian kita masuk mulut, namanya setiap biji itu semua Allah SWT telah letakkan seorang malaikat untuk menjaga rezeki tersebut, sehingga rezeki tersebut masuk dalam mulut kita. Bayangkan daripada sawah petani usahakan, kemudian sampai ke kilang, kemudian sampai ke kedai, ayah ibu kita beli tuan-tuan, masuk dalam periuk, kemudian masuk dalam periuk, lepas tu dalam banyak-banyak periuk tadi ada pinggan yang untuk kita, dan Allah SWT tidak salah untuk menentukan rezeki untuk kita. Yang mana rezeki itu takkan, kalau contoh kata nasi itu memang rezeki kita, dia takkan pergi ke pinggan orang lain. Sudah tentu dengan susah payahnya para malaikat tadi tuan-tuan, menjaga setiap biji nasi tadi tuan-tuan, keberkatan sudah hadir di dalamnya. Siapa yang jaga makanan kita, rezeki kita tuan-tuan, telah ditetapkan oleh Allah SWT, telah dijaga oleh para malaikat. Jadi tak ada satu benda pun tuan-tuan, satu biji nasi pun yang boleh kita buang sewenang-wenangnya. Kita tahu mana satu yang berkat, kita ambil tuan-tuan kan. Kalau ada yang kat tangan, kadang-kadang kita tangan tu belum penuh dengan nasi, terus kita basuh tangan, amat-amat tidak baik. Sama juga, walaupun di pinggan dah habis, hakikatnya kita telah membazir. Sebab kat tangan tu banyak nasi, dah kita dah buang begitu saja. Dan kita tak tahu mana yang ada keberkatannya yang Allah SWT telah tetapkan tuan-tuan. Jadi Rasulullah SAW minta supaya kita jangan basuh tangan kita kecuali kita telah menjilat jari-jari tangan kita tuan-tuan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang lain, hadisnya panjang. Artinya, jika salah seorang dari kalian telah makan, maka janganlah mengusap tangannya pada tisu kecuali setelah menjilatnya terlebih dahulu, atau dikucuk kepada orang lain. Kepada orang lain tuan-tuan dia. Macam mana tu? Orang lain yang hisap jadi kita. Kawan kita pun tak lalu. Mungkin rumah kita, isteri kita, anak kita pun kadang dia nak. Tapi ia pastikan bahawasanya telah dibersihkan, dijilat tuan-tuan dia. Hadis riwayat Imam Nasa'i. Dua hadis dah, tak cukup ke? Dua hadis dah Rasulullah kata kena jilat nasi yang kita makan tuan dia. Makna diimut dalam perkataan di sini ialah diimutkan kepada orang lain. Dalam hadis di atas, iaitu jari tangannya diimutkan kepada golongan yang tidak merasa gerah ataupun tak rasa geli lah, dengan hal tersebut, seperti isteri, anak, budak. Begitu juga kepada murid jika dia yakin ingin mencari keberkatan dari gurunya. Itu tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Ini yang musannif telah jelaskan. Maksudnya Rasulullah pun beritahu dalam hadisnya, mungkin yang menyisip ataupun menjilat tangan kita orang lain, mungkin di kalangan isteri kita, anak kita, ataupun budak-budak kecil. Cara yang paling utama dalam mengimut bahasa Indonesia, mengimut sisa makanan adalah dimulai dari ini pun kena tahu cara dia, bukan masuk dalam mulut dia. Ada cara je. Cara yang paling utama dalam mengimut sisa makanan adalah dimulai dari jari tengah dahulu, kemudian jari telunjuk, kemudian ibu jari, kemudian baru yang dua ujung ni. Dah tahu dah sebelum ni? Tak tahu. Sini, baru dulu yang belakang ni. Ada lagi satu hadis, Allahu Akbar. Nampak benda ni terlalu susah nak diamalkan dan kita rasa tak perlulah amalkan. Rasulullah datangkan dengan 3 hadis. Dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan menggunakan 3 jari. 3 jari yang dimaksudkan itu ialah ibu jari dan yang sampingnya, dan jari tengah. Ibu jari yang sampingnya, maksud sebelah dia, dan yang tengah tadi. Kemudian sebelum beliau membersihkannya, mencuci tangannya, maka aku melihat beliau mengimut 3 jari tadi,
kan? Terlebih dahulu, iaitu dimulai dari jari tengah, kan? Kemudian jari telunjuk, kan? Kemudian ibu jari. Jadi kalau orang tanya buat kenapa, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melihat perbuatan tersebut, Ka'ab bin Ujrah melihat perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah guna 3 jari. Kalau kita guna 5 jari, tak jadilah 3 je. Mungkin kat sini pun ada nasi. Mulakan ini dulu, kemudian baru yang 2 ni. Adapun hikmah dimulakan dari jari tengah terlebih dahulu, iaitu kerana sisa makanan banyak, dalam kitab ni beritahu, menempel di jari tengah. Kerana jari tengah merupakan jari yang paling panjang di antara seluruh jari tersebut. Mungkin di situ banyak sisa-sisa makanan. Mulakan daripada situ, jari tunjuk dan ibu jari. Jadi lepas ni kita amalkan tuan-tuan, kita ajarkan anak kita cara makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak jadilah kalau makan pakai garfu sudu. Kadang-kadang ada keadaan yang memang kita kena pakai garfu dan sudu. Baik, yang ke-50. Jika khawatir makanan yang akan dimakan dapat membahayakannya, maka dianjurkan untuk membaca surah Al-Quraisy, li'ila fi Quraisy. Dalam kitab Kaifah Takunu Ghayyan dijelaskan surah Quraisy, man qara'ah ala mat'umin adhaballahu madarratuhu. Siapa yang baca surah Al-Quraisy, li'ila fi Quraisy, pada suatu makanan yang kita rasa makanan ni wallahu alam, ada racun ke tak ada racun, kalau makan ni boleh jadi datang penyakit ke tidak, bacalah li'ila fi Quraisy pada makanan tersebut, maka Allah SWT akan menghilangkan bahayanya dari makanan tersebut. Tapi kalau dah jelas memang ada racun, dia tak jadi tuan, dia tak jadi. Itu mencampakkan diri kepada kebinasaan. Dah nampak dah tu ada racun, ambil makanan tu tak apa. Ada memang ada racun, tak apa. Bacalah li'ila fi Quraisy, memang mati tergolek kat situ juga. Ini kalau kita tak tahu, nampak makanan ni elok tak elok, nampak macam basi ke tak basi. Kalau basi kan sakit perut pula, bacalah li'ila fi Quraisy. Biasanya basi lah kan. Kalau kita rasa memang makanan tu dah ada racunnya, dah ada bahan-bahan daripada benda-benda yang haram, dah confirm, kita kena tinggalkan. Baik. Yang terakhir insya-Allah, yang ke-51, mengambil makanan yang jatuh di sekitarnya kemudian memakannya selama makanan tersebut adalah miliknya dan masih bersih juga layak dimakan. Sebab tu kalau kita makan, kalau pastikan kita ada makan di tempat yang bersih, supaya nasi yang jatuh boleh diambil masuk mulut. Dia tak haram kalau benda tu bersih. Masalahnya kalau kita makan di atas meja yang tak berkemas, kotor, dah ada lalat hingga ke atas meja tersebut, jadi nasi yang jatuh tadi mungkin dah terkesan dengan benda-benda yang kotor. Sebab tu kena makan di atas alas yang bersih. Contoh kata kita makan atas meja pun boleh juga. Kalau di Mekah kita biasa dengan safrah, ada orang sebut safrah, dia tak tahu benda ni dah umum dah. Safrah maksudnya hamparan yang dibuka, yang kita makan, yang mana hamparan tadi bersih. Kalau kita nak praktikkan di rumah kita, atas meja makan kita makan atas meja, tak apa, pastikan lapik itu memang bersih, dah dikira macam safrah. Maknanya nasi yang jatuh atas meja kita yang ada lapiknya yang bersih, boleh dimakan nasi tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man akala ma saqata sarafallahu anhul junun wal juzam wal baras wa an waladihi wa walidi ila rabi'i ahli baitihi. Masya-Allah, kelebihan ni banyak tuan-tuan. Barang siapa yang makan atas makanan yang telah jatuh, makanan tu dah jatuh, dia makan, maka Allah SWT akan menjauhkan dari penyakit gila, kusta dan sopak, dan penyakit tersebut juga akan dijauhkan daripada anaknya, dan anak dari anaknya, cucunya. Penyakit tersebut akan dijauhkan daripada anaknya
dan dijauhkan daripada anaknya, iaitu cucunya, sampai 4 keturunan dari keluarganya. Masya Allah. Jadi benda bukan nampak macam simple, tapi dia punya manfaat, kesannya Allah SWT telah letakkan, dijauhkan daripada penyakit-penyakit. Bukan kita nak suka-suka nak jatuh, biasanya kita makan mesti hari jatuhnya teman-teman. Jadi apabila kita jatuh, kita tinggal, ataupun kadang-kadang kita bersihkan begitu saja tanpa kita ambil, sedangkan makanan tersebut adalah halal, milik kita, bersih dan perlu dimakan. Diriwayatkan daripada sebagian ulama, jika seseorang membaca Ya Samadu sebanyak 134 kali, maka dia akan terjaga dari rasa lapar dan haus. Maknanya tak payah makan, baca Ya Samadu dah memadai. Sebahagian ulama, kalau kita yakin lah. Ya Samadu maksudnya nama Allah. Kita seru nama Allah Subhanahu Wa Taala 134 kali dengan yakin, maka akan dapat Allah SWT jauhkan kita daripada kelaparan dan kehausan. Wallahu alam. Ada apa-apa soalan tuan-tuan? Dia ada apa soalan? Tak ada. Saya pun tak dapat manfaat apa-apa tuan-tuan dia, kecuali saya amalkan. Apa yang kita dengar ni sebenarnya kita nak amalkan. Dan benda yang kita dengar ni amat dekat sangat dengan kehidupan harian kita, iaitu makan. Semua orang makan, tapi sebahagian kecil saja yang makan tu betul-betul hendak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan manusia makan semata-mata untuk mendapatkan tenaga. Cuba kita niat waktu kita makan, kita berniat bahawasanya niat makan ni ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makan ni juga adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Pasti tuan-tuan mulia, makanan tadi banyak memberi manfaat kepada kita. Orang yang makan memang dia niat untuk memenuhkan perut je, kadang-kadang dia mendatangkan penyakit. Dia makan juga, orang lain makan juga, orang lain tu sihat, dia makan dapat mudarat. Kena tukar ataupun kita balikkan kita punya niat tadi, makan saya ni kerana mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata lapar makan, asal lapar yang makan, tanpa kita menyelitkan, menitipkan niat yang betul. Kalau niatnya betul, insya-Allah makan akan menyebabkan kita dapat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan akan dijauhkan daripada penyakit. Kita makan kadang benda yang baik, tapi tetap juga Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan penyakit. Jadi kita kena perbetulkan niat kita, terutamanya waktu kita makan, insya-Allah. Moga Allah SWT beri taufik dan hidayah kepada saya dan tuan-tuan untuk kita sama-sama kita amalkan dan kita sampaikan kepada orang lain, insya-Allah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam.